Beberapa hari lepas itu, sewaktu bertemu di Parlimen dengan Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Zahid juga memberitahu kepada saya supaya minta meyakinkan Tan Sri Muhyiddin melantik beliau jadi timbalan Perdana Menteri. Dan saya memang menyampaikan hasrat itu. Tidak berada dalam kerajaan dan dia juga tidak berada dalam saf kepimpinan UMNO yang membuat keputusan pada ketika itu. Jadi saya bagi dia benefit of the doubt, tapi saya perlu membetulkan beberapa fakta yang saya fikir ahli UMNO berhak tahu. Saya tahu dulu saya terkongkong untuk menceritakan perkara ini sebagai ahli parti, kadang-kadang kita terpaksa akur. Dan walaupun penegasan saya membawa kepada saya akhirnya ditendang daripada parti. Tapi fakta tetap fakta. Ya. Apa perkara sebenar yang berlaku? Saya nak mengulangi sekali lagi. Keputusan pucuk pimpinan parti, khususnya Presiden parti, untuk memberi sokongan kepada Anwar dan DAP, bukan dibuat pada saat akhir waktu nak bentuk kerajaan pasca pilihan raya. Benda itu telah termaktub seawal tanggal 14 hari bulan Oktober 2020. Datuk Seri Zahid menulis dan menurunkan tanda tangan hitam putih untuk beri sokongan pada Anwar menjadi Perdana Menteri. Yang secara tak langsung disebut sebagai jajaran baru. Yang kami waktu itu menyatakan tidak setuju. Yang pada waktu itu masih bercanggah dengan keputusan parti no Anwar, no DAP. Percanggahan ini bukan berlaku secara belakang-belakang. Saya waktu saya dipecat, saya tulis surat ni pada Datuk Zahid. Saya tak pernah reveal ni surat dan 6 bulan saya tulis. Dalamnya saya catatkan tentang tindakan Datuk Seri Zahid yang dia lakukan untuk melarikan membuat jajaran baru setelah kita berbaiat Parlimen UMNO semua sekali. Bahawasanya ada benda dia boleh buat, ada benda dia tak boleh buat. Tapi soal nak suruh bersatu masuk Muafakat Nasional ni walaupun berat, dia kata dia telah berjaya meyakinkan majlis tertinggi dia atas nama Penyatuan Melayu, dia sedia untuk menyertai Muafakat Nasional. Dan dia perturunkan hitam putih. Sampai sekarang saya pegang salinan surat itu. Kemudian, apabila itu berlaku, pada waktu itu jugalah Biro Politik UMNO buat keputusan menuntut jawatan timbalan Perdana Menteri. Hari ini kita terpaksa bincangkan perkara ini. Dan Datuk Seri Ahmad Mazlan yang diberikan mandat oleh MKT untuk berhubung dengan Perdana Menteri. Dan juga Tengku Anand secara maya, kerana waktu itu PKP, menyampaikan keputusan itu pada Perdana Menteri. Beberapa hari lepas itu, sewaktu bertemu di Parlimen dengan Datuk Seri Zahid juga memberitahu kepada saya supaya minta meyakinkan Tan Sri Muhyiddin melantik beliau jadi timbalan Perdana Menteri. Dan saya memang menyampaikan hasrat itu kepada Perdana Menteri pada ketika itu. Tapi Perdana Menteri membuat jawapan yang tegas, dia tidak boleh melantik Datuk Seri Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Orang lain siapa-siapa pun tak apa. Atasnya, mandat orang Melayu dan Bumi Putera kepada parti-parti Melayu dan Bumi Putera cukup besar, 123 kerusi. 74 bersama Perikatan Nasional, 26 campur 4 dan BN, 30 kerusi bersama UMNO dan BN, dan 23 kalau tak silap saya bersama Parti Bersatu. PBB, GPS, ya. Di gabungan parti-parti Sarawak. Sebab itu dalam masa 48 jam selepas selesai pilihan raya, tuanku yang minta SD. Istana yang minta dan beri tempoh time sekian, tunjukkan siapa first to pass the post mengikut dasar Westminster yang kita pakai. Dan waktu itu, cukup bilangan SD telah disembahkan. Ada orang kata SD tak sah. Macam mana boleh kata SD tak sah? Istana sendiri keputusan itu. Ini bersaksikan semua anggota-anggota 30 undi ini untuk beri kepada Anwar di bawah jajaran baru yang dah lama dia usahakan. Ini faktanya, ini yang menjadi pertikaian antara kami yang berada di atas. Kita pula berpandangan, kita dah jadi Perdana Menteri. Datuk Ismail dah jadi Perdana Menteri. Kita berusahalah supaya parti kita ni menang besar. Supaya kita dapat terus memimpin negara ini.
dalam keadaan bersatu dan PAS terima kepimpinan UMNO. Tapi UMNO sendiri potong sama UMNO, potong sana potong sini, akhirnya kalah banyak, kita jadi parti nombor 2 dan kita akhirnya declare diri kita hanya sebagai kingmaker. Ini perbezaan pendapat saya dengan mereka, itu saja. Ada benda peribadi, tidak ada benda apa. Sebab kami berpandangan UMNO ini kena memimpin perpaduan. Nama UMNO pun Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Kalau UMNO berjaya menyatu padukan Melayu, UMNO akan memimpin. Tapi sebaliknya, UMNO yang mufarakah, keluar. Dahlah kita kecil, kita keluar. Dan kita sanggup, kita hanya sekadar jadi kingmaker. Di sinilah pertikaian yang berlaku. Jadi, pembentukan kerajaan yang disertai oleh UMNO itu bukan semata-mata atas alasan kononnya titah tuanku. Tuanku hanya menitahkan itu bila dilihat tak cukup bilangan kerana Presiden UMNO tidak endorse beberapa orang ahli parlimen yang menggunakan tanggungjawab mereka mencukupkan 115 bagi kerajaan dibentuk. Kita tahu bila siapa-siapa membuat kerajaan, yang lain-lain akan follow. 115 itu permulaan. Kalau dah diangkat kerajaan pada waktu itu, yang dipimpin oleh UMNO, Bersatu dan PAS, rakan-rakan yang lain akan sertai. Tapi bila itu digagalkan, maka terpaksalah disuruh pula pihak yang satu lagi bentuk kerajaan. Lepas tu Sarawak pun terpaksa follow dan sebagainya. Itu saya tak nafikan. Sebab tuanku titah supaya selesaikan kemelut tak membentuk kerajaan. Itu saya tidak menafikan. Tapi peluang untuk kita bentuk kerajaan yang kita sendiri mengepalainya itu telah diberikan kepada kita. Kita yang tidak mengambilnya. Kenapa? Kerana perancangan 2 tahun sebelum pilihan raya. Yang saya katakan mulai bulan tahun 2020 lagi secara senyap. Tak diberitahu pada ahli yang usaha dibuat sebagai nak membentuk jajaran baru. Dan di situlah direka naratif supaya menanam kebencian semula kepada PAS dan juga kepada Bersatu. Maka bersambung baliklah pertelingkahan orang Melayu. Dan sekarang ini orang Melayu lebih lunak membantai sama sendiri. Kita menghina lebay, menghina ulama, menghina sesama Melayu. Dan kita tak malu-malu pula untuk menjadi pembela kepada DAP. Dan ini timbul pertikaian lah. Termasuklah saya terjebaklah di situ. Dan saya bukan benci pada DAP kerana soal DAP-nya. Saya katakan DAP selagi mana dia tak mengubah dasar dia, kita tidak boleh mengangkat dia sebagai pentadbir. Kita boleh bekerjasama, kita boleh ta'ayus, boleh ta'awun. Tapi kita tidak boleh mengangkat untuk menjadi pemerintah dalam keadaan ideologi yang dia bawa itu masih dia kekalkan dan ideologi itu bercanggah dengan perlembagaan UMNO. Itu saja pegangan saya. Apa benda tu? Malaysia. Dia tak tarik. Konsep Malaysia ni nak mensamaratakan semua. Tak boleh. Sebab UMNO telah jelas dalam perlembagaan kita di mana duduknya Islam boleh disamaratakan dengan agama-agama lain. Agama lain bebas diamalkan. Tapi agama bagi persekutuan hanya satu. Soal bahasa dan sebagainya. Tapi ada lagi perkara-perkara lain. Soal perkara menyentuh soal ideologi. Kalau nak bawa pahaman liberalism, nak bawa pahaman dan berbagai-bagai. Jadi bila kita letak DAP sebagai yang pihak yang berkuasa, dia jadilah macam jadi sekarang. Kesamaran tentang kalimah Allah. Hari ni pula cadang pula dah. Gulai babi dijadikan makanan kebangsaan. Apa ni? Politik-politik juga. Respeklah agama Islam. Jagalah sensitiviti orang Melayu. Orang Melayu sendiri tak minta nasi lemak dengan laksa tu jadi makanan kebangsaan. Tapi sambil cadang tu hari ni, hari Parlimen Kerajaan, cadang nasi lemak dengan laksa, kemudian selit kat situ, masukkan juga bak kutih ke apa semua ni, gulai babi. Jadi inilah contoh-contoh dia yang kita tak nak berlaku dalam negara kita. Tapi kenapa ini berlaku? Kenapa sensitiviti orang Islam terhadap banyaklah akhir-akhir ni kita dengar soal penganugerahan, soal nama jalan, soal macam-macam. Ini berlaku secara halus. Ialah kerana ideologi yang berbeza. Jadi itu saja yang saya fikir saya perlu jelaskan bahawasanya terjadinya begini sekarang UMNO sendiri memilih untuk menjadi kumpulan minoriti dalam kerajaan. Sedangkan ada peluang orang Melayu, parti-parti Melayu bergabung dan memberi pimpinan pada orang lain sebagai kelompok teras. Itu penjelasan saya lah.
Baik, tadi Tan Sri ada sebut mengenai DAP. Jadi Tan Sri mengatakan tidak bersetuju dengan agenda politik DAP. Tapi pernah suatu masa dulu kata Tan Sri boleh bekerjasama dengan DAP. Mungkin Tan Sri Ya, boleh ya, kongsi. malam tadi pun ada saudara Wan Mausin pun sebut benda tu. Dalam sosial media pun banyak disiarkan semula kata-kata saya dulu dan memang benar. Tapi kena dengar per habis. Video tu elok disiar balik. Saya kata kalau ada titik persamaan dan persamaan dasar. Dan saya sebut dengan DAP pun boleh kita kerjasama dengan syarat mereka mengubah dasarnya. Apa dia dasar-dasar yang kita tak boleh setuju dengan DAP sampai sekarang? Konsep Malaysia kita tak boleh setuju. Deklarasi setapak yang mereka buat tak boleh bersetuju. Ucapan wirid Lim Kit Siang bahawasanya kerajaan ini nak mengadakan dasar Bumi Putera dan bukan Bumi Putera, mengadakan dua kelompok, dia tak setuju. Kita kena pertahankan perkara itu. Apa lagi dasar yang kita tak setuju? Islam, negara ini adalah negara Islam. Dari segi sejarah dia negara Islam, dari segi perlembagaan dia negara Islam, dari segi majoriti penduduk adalah negara Islam. Kita tak boleh kompromi tentang itu. Tapi berapi dalam parlimen, ni bukan di luar, dalam parlimen. Lim Kit Siang menegaskan, ini negara mesti kekal jadi negara sekular. Negara ini tak boleh jadi sebuah negara Islam. Jadi macam Jadi ini perkara-perkara yang mendasar. Jadi kalau nak kerjasama dengan DAP, pada saya boleh. Tapi perkara dasar yang bercanggah dengan perjuangan UMNO itu mesti dibereskan. Bukan sekadar macam penjelasan cuba diberikan, DAP sudah berikrar, tak akan sentuh benda dalam perlembagaan, hak istimewa Melayu, hak raja Melayu. Itu terlalu dangkal politik sedemikian. Itu soal memang orang tak pertikaikan benda dalam perlembagaan sebab dia salah. Dari segi undang-undang. Tapi ideologi yang dibawa ni, yang tertulis dalam perlembagaan DAP itu, dia adalah sebuah parti sosialis liberal.